Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kuliah kali ini kita masih lagi belajar kaedah agihan momen bagi rasuk. Untuk contoh yang kedua ini, kita perhatikan rasuk yang diberikan mempunyai satu hujung bebas ataupun free end. Untuk kes ini, bagi kaedah agihan momen, kiraannya ada sedikit kelainan. Jadi untuk contoh yang kedua, kita perhatikan untuk rasuk ini, nilai I-nya sama bagi setiap rentang. Beban yang dikenakan antara rentang AB ialah daya pugak ataupun point load. Kemudian pada rentang BC dikenakan UDL, Uniformly Distributed Load. Dan pada CD dikenakan satu point load. Langkah kiraan bagi contoh 2 ini hampir sama dengan contoh 1, di mana step yang pertama kita akan kirakan faktor kekukuhan ataupun stiffness factor dan seterusnya kita kirakan faktor agihan. Langkah seterusnya kita akan mengira momen hujung terikat. Dan setelah kita mengira momen hujung terikat, bagi contoh yang kedua, kita akan membuat satu kiraan di mana keadaan dalam kiraan ini kita akan seimbangkan pada bahagian yang mempunyai free end ataupun hujung bebas. Setelah kita seimbangkan rasuk berkenaan, maka kita akan sambung untuk kiraan agihan momen dan seterusnya kita akan bawa separuh daripada agihan momen itu ke satu hujung anggota yang lain. Dan proses ini akan diulang sehingga kita mendapat nilai momen yang terkecil. Baik, untuk step yang pertama, kita akan mengira faktor kekukuhan iaitu K dan satu lagi kita akan kirakan faktor agihan iaitu beta. Apakah formula K? Formula K ialah nilai I dibahagikan dengan jarak. Dan beta formulanya ialah K bahagikan dengan sigma K. Dan di sini perhatikan untuk sendi A disebabkan ianya adalah fixed end, penyokongnya adalah fixed end, maka sigma K-nya mesti menjadi infinity. Untuk penyokong pada sendi C, penyokongnya adalah jenis pin, maka sigma K-nya adalah sama dengan nilai K. Baik, untuk faktor agihan, pada sendi A disebabkan ianya adalah penyokong jenis fixed end, maka nilai betanya ataupun faktor agihannya mesti kosong. Dan pada penyokong yang selain daripada fixed end, maka nilai faktor agihannya mesti 1. Perhatikan untuk sendi B, 0.5 tambah 0.5, nilainya adalah 1. Untuk step yang kedua pula, kita akan mengira momen hujung terikat ataupun FEM, fixed end moment. Dan rajah rasuk tadi ada tiga span ataupun 3 rentang yang mengandungi anggota AB, anggota BC dan anggota CD. Ditunjukkan rajah sebelah kanan. Dan kemudian kita kirakan momen hujung terikat dengan menggunakan formula. Formula ini boleh dirujuk dalam jadual dan kita akan dapat nilai masing-masing MFAB ataupun kita boleh tulis sebagai FEM AB
sama dengan negatif FEM BA. Dan kita akan kira gunakan formula negatif PL bahagi 8 untuk kes yang pertama ini. Dan kita akan dapat nilai momen hujung terikatnya ialah negatif 200 kN meter. Kalau dilukiskan nilai ini pada gambar rajah di sini, maka kita dapati arah momen itu satu sebelah kirinya ialah lawan jam sebab MFAB sama dengan negatif dan untuk MFBA dia adalah positif. Untuk anggota BC, perhatikan formula yang diberikan negatif WL square bahagi 12 dan dapat jawapannya negatif 66.67. Kalau dilukiskan momen itu pada gambar rajah, kita akan dapat pada BC nilai momennya ialah negatif 66.67 kN dan pada CB positif 66.67 kN. Dan akhir sekali pada anggota CD, perhatikan hujung kanannya tidak ada penyokong, maka kita tidak boleh meletakkan fixed end pada hujung bebas. So fixed endnya hanya berada pada titik C saja. Jadi kalau perhatikan rajah di sini, dia seolah-olah seperti sebuah rasuk julur ataupun cantilever beam. Jadi untuk kiraan momen hujung terikatnya, kita akan kira dengan mendarabkan P itu adalah 15, darabkan dengan jarak. Maksudnya kita mengambil titik momen pada titik C. Jadi di sini dapat nilainya negatif 30. Kalau saya lukiskan gambar rajahnya, kita akan dapat begini. 30 kN meter. Baik, kita tahu pada rentang yang hujung sekali iaitu rentang CD, pada D itu ianya adalah hujung bebas. Dianya adalah hujung bebas. Oleh sebab itu, kita perlu seimbangkan dahulu momen pada sendi C, iaitu momen pada sendi C di sini. Tadi kita telah kira momen lentur hujung terikat dan kita dapati momen lentur CD sama dengan negatif 30 kN meter. Kita dapat di sini negatif 30 kN meter. Ini ialah momen lentur CD. Baik. So, untuk step yang ketiga ini, kita perlu seimbangkan momen lentur pada titik C dan kita dah kira CD-nya ialah negatif 30, maka untuk CB di sini, momen CB ini mestilah menjadi positif 30 kN meter. Barulah momen pada titik C ini seimbang. Seimbang maksudnya dia akan menjadi kosong. Tadi asal-asalnya kita kira momen lentur hujung terikat. Kita kira momen lentur hujung terikat di sini asalnya kita dapat 66.67. Tapi disebabkan oleh rasuk pada bahagian hujung ini iaitu CD ini, ianya adalah hujung bebas, maka kita kena seimbangkan terlebih dahulu momen lentur pada titik C. Jadi untuk menyeimbangkannya, apabila momen lentur CD-nya negatif 30,
maka momen lentur pada CB juga mesti nilainya sama tapi berlawanan arah. Baik, seterusnya kita akan buat semua pengiraan di dalam jadual. Jadual seperti dalam contoh 1, kita akan buat step by step. Perhatikan jadual di sini ada anggota pada kolom yang pertama. Kemudian kita ada titik A, di mana titik A ini yang pertamanya dia akan memegang rentang AB. Kemudian pada titik B akan memegang rentang BA dan juga BC. Dan pada titik C dia memegang rentang CB dan CD. Dan perhatikan dekat D ini tidak ada sebarang nilai sebab ianya adalah hujung bebas. Dianya tidak mempunyai penyokong. Maka kita tidak boleh meletakkan sebarang nilai pada titik D. Baik. Baris yang pertama, kita akan salin semua nilai faktor agihan iaitu beta. Ini kita dah kira dalam step yang pertama dan kita salin semula nilai beta. Untuk baris yang kedua, kita akan salin semula momen lentur hujung terikat. Fix and moment. Fix and moment ini kita telah kira dalam langkah ataupun step yang kedua. Dan kita dah dapat nilai masing-masing. Dan dalam step yang ketiga tadi telah dinyatakan bahawa pada titik C kita kena seimbangkan dahulu. Kenapa nak seimbangkan? Sebab pada titik D ini adalah hujung bebas. Maka kalau CD-nya negatif 30, untuk seimbangkan titik C, maka kita akan jadikan CB itu 30. Pada kiraan asal FEM, CB ini nilainya ialah positif 66.67. Bagaimana nak jadikan 30? Maka daripada 66.67 hendak dijadikan 30, kita perlu tolak sebanyak 36.67. Jadi perhatikan, apabila 66.67 ini ditolakkan dengan negatif 36.67, barulah dapat nilai 30. Dan perhatikan sekarang pada titik C, dianya telah seimbang. Titik C ini telah seimbang. Baik, apabila titik C telah seimbang, maka kita perlu bawa nilai momen lentur hujung terikat pada CB ini tadi kena bawa separuh kepada BC. Negatif 36.67 ini perlu dibawa separuh ke BC dan kita akan dapat negatif 18.33. Dan seterusnya, nilai baharu untuk fix and moment bagi BC ialah negatif 66.67 tambah negatif 18.33, kita akan dapat negatif 85. Jadi sekarang perhatikan nilai MF ataupun nilai FEM yang baharu ialah untuk AB negatif 200, untuk BA 200, untuk BC negatif 85, untuk CB 30 dan untuk CD 30. Ini adalah nilai FEM yang baharu dan kita akan guna pakai nilai FEM yang baharu. Langkah seterusnya, kita akan kirakan momen agihan
di mana momen agihan ini formulanya ialah negatif beta darabkan dengan mu. Langkah kerjanya sama seperti contoh 1. Kemudian, setelah kita dapatkan nilai momen agihan, kita akan bawa sebelah sebanyak separuh. Kita akan bawa sebelah sebanyak separuh. Dan yang di bawah separuh itu kita panggil sebagai momen bawah sebelah. Dan seterusnya kita akan ulang kerja mengira momen agihan dan momen bawah sebelah ini. Dan kita akan berhenti apabila nilai momen agihan terakhir itu menghampiri kosong. Jadi kalau perhatikan di sini untuk AB sudah menjadi kosong, BA sudah menjadi negatif 0.9, BC negatif 0.9. Jadi kalau perhatikan nilai ini, kita dapati ianya menghampiri kosong. Oleh sebab itu, kita boleh berhenti pengiraan momen agihan di sini dan seterusnya kita akan jumlahkan ke semua momen dalam jadual. Penjumlahannya mesti bermula daripada jumlah ataupun nilai FEM yang terkini ataupun yang baharu. Okey, dan seterusnya kita akan semak. Untuk momen terakhir bagi AB negatif 232.35 dan perhatikan momen terakhir untuk BA dan BC. Jika dijumlahkan, kita akan dapat kosong. Kenapa? Memang momen pada B disebabkan penyokongnya adalah jenis pin, maka pada pin tidak ada momen. Momennya mesti kosong. Begitu juga pada titik C, di mana penyokongnya adalah jenis pin, maka MC-nya mesti kosong. Jadi kiraan kita akan tamat di situ. Sekian dan terima kasih.